Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin muslimat yang saya kasihi, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali bertemu lagi dalam satu lagi episod kisah-kisah Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, saudara, saya ingin membawa perhatian kita untuk kita bermuhasabah tentang perjalanan sebuah keluarga yang amat istimewa, dan keluarga yang telah diberikan dan dikurniakan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Bahkan seluruh surah dinamakan atas nama keluarga ini. Anda mungkin pernah mendengar tentang surah Ali Imran, iaitu surah ketiga dalam Al-Quran. Ali Imran bererti keluarga Imran. Dan keluarga Imran inilah merupakan keluarga yang amat istimewa, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam surah Ali Imran sendiri ayat 33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Yang bermaksud sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat atau manusia dan dunia ini seluruhnya. Siapa mereka? Keluarga Imran atau Imran itu sendiri adalah merupakan bapa kepada tidak lain dan tidak bukan salah seorang tokoh wanita yang ulung dalam sejarah Islam atau sejarah para anbiya, iaitu Sayyidatuna Maryam bintu Imran radhiyallahu taala anha wa ardaha. Dan kita tahu Sayyidatuna Maryam merupakan ibu kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Siapakah Maryam? Maryam ini, saudara, dari sudut susur galur bapanya sampai kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Manakala ibunya dalam riwayat tafsir Tabari, ibunya dinamakan atau bernama Hannah binti Faqudah. Dan beliau merupakan adik ipar kepada Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam. Dan dalam arti kata yang lain, Sayyidatuna Maryam radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha merupakan anak saudara kepada Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam, menurut sebahagian riwayat. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahawa saat kecilnya sehinggalah beliau membesar, Maryam, Sayyidatuna Maryam radhiyallahu ta'ala anha pernah diasuh oleh Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam sendiri. Keluarga Imran dan Hannah ini, saudara, merupakan keluarga yang amat sederhana. Namun, mereka ini merupakan keluarga yang amat dihormati dan disegani ramai di Baitul Maqdis ketika itu. Hannah dan Imran, saudara, merupakan pasangan yang telah lama bernikah, tapi ketika itu tidak lagi dikurniakan anak. Mereka bersabar, mereka berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terus. Dan terus dengan usaha ibadah, melakukan kebajikan mereka, kerana mereka berdua adalah wanita yang salihah dan juga lelaki yang salih, sehinggalah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala Hannah binti Faqudah hamil pada suatu ketika dan mengandung Sayyidatuna Maryam radhiyallahu taala anha. Apakah yang boleh kita ambil daripada kisah Sayyidatuna Hannah binti Faqudah dalam beliau ini menghamilkan Sayyidatuna Maryam? Pernah satu ketika, saudara, disebutkan dalam Al-Quran, Ali Imran ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Yang bermaksud, ingatlah ketika mana isteri Imran berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan untukmu anak yang berada dalam kandunganku ini, agar beliau dapat menjadi hamba yang salih dan berkhidmat di rumahmu di Baitul Maqdis. Dan untuk itu, wahai Allah, terimalah nazar ini daripadaku, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kerana lantaran syukurnya beliau dikurniakan seorang anak yang mana beliau boleh kemudian kandung
selama beberapa bulan, setelah beberapa tahun sekian lama bernikah, beliau kemudian menazarkan apa yang ada di dalam kandungannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ataupun apa yang dilakukan oleh ibu kepada Sayyidatuna Maryam ini merupakan satu yang boleh kita contohi sebagai ibu bapa, sebagai bakal ibu bapa mungkin. Apakah yang beliau lakukan? Perlunya untuk kita saudara memiliki niat yang betul sewaktu-waktu anak itu masih lagi berada dalam kandungan kita. Ya, mungkin ada orang kata, Ustaz, dah terlambat lah Ustaz, anak saya dah lahir dah semua. Buat masa ni belum ada lagi plan nak tambah lagi Ustaz. Nah, tapi jangan rasa risau. Bukan bererti lepas ni kita tak boleh nak niatkan yang baik, dah terlambat, tidak. Maksudnya adalah pentingnya untuk ibu dan bapa apabila mereka merancang untuk ada anak ataupun sedang mengandung ataupun telah melahirkan, penting untuk mereka mengamalkan apa yang saya istilahkan sebagai conscious parenting ataupun keibubapaan yang sadar. Kenapa saya katakan demikian? Sebab kadang-kala kita, orang tidak kita anak kita lahir, kita gembira, kita menikmati, ya kan, kecomelannya, kita menjaganya, merawatinya, merasa bahagia daripada keberadaan beliau bersama kita. Tapi kadang-kadang kita sebagai ibu bapa, kita terlupa untuk kita niatkan apa yang ingin kita jadi atau apa yang kita ingin anak kita jadi di masa hadapan. Kita mungkin terlupa atau terlepas pandang untuk bercita-cita bagaimana kita ingin membesarkan anak kita nanti. Kalau saya boleh berkongsi, pernah ada beberapa orang tanya kepada ibu saya sendiri apa yang beliau telah lakukan semasa mengandung saya. Saya tak tahulah apa yang beliau lakukan masa tu kan. Tapi ibu saya menjawab, beliau hari ini adalah seperti apa yang saya doakan ketika itu. Nah, ini saudara penting. Sebab bukan saya sahaja yang mengalami perkara seperti ini. Saya telah dengar daripada banyak keadaan yang lain, anak-anak yang lain di mana mereka dalam kehidupan ketika berjaya, mereka tidak boleh tidak tapi mengiktiraf bahawa mereka ini adalah hasil doa ibu dan bapa mereka. Sebab itu penting untuk kita saudara daripada awal anak kita lahir, apakah visi kita untuk anak kita? Sebab Sayyidatuna Hannah atau ibu kepada Sayyidatuna Maryam, beliau jelas bila anaknya nanti lahir akan aku nazarkan beliau ini untuk berkhidmat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita sebagai ibu bapa selama ini? Apa yang telah kita niatkan atau apa yang kita inginkan untuk anak-anak kita? Jika kita ingin mereka menjadi seorang yang dapat menyumbang dalam bidang-bidang tertentu, perlu kita pastikan kita lengkapkan mereka dengan kemahirannya. Itu yang pertama. Dan kedua, saudara, bila kita sebut tentang perancangan dan cita-cita untuk anak, kita perlu ingat bahawa perancangan untuk anak-anak perlu bermula awal. Hari ini, alhamdulillah, saya dapat bertemu dengan beberapa orang pasangan dan juga bahkan pasangan yang baru melahirkan. Alhamdulillah, masyarakat Islam Singapura secara khusus hari ini lebih peka tentang perancangan masa hadapan untuk anak-anak mereka. Ada yang telah memastikan mereka telah mewujudkan simpanan pendidikan tinggi untuk anak-anak mereka. Bermula daripada umur seawal beberapa bulan lagi. Ada yang memastikan bahawa mereka mengambil insurans kesihatan untuk anak-anak mereka sekiranya apa-apa berlaku dan anak mereka memerlukan rawatan yang sebaik-baiknya. Ya kan? Alhamdulillah. Ini langkah-langkah yang perlu kita galakkan. Ini adalah sebahagian daripada sunnah ibu seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya saudara, apa lagikah yang boleh kita ambil daripada peristiwa kelahiran ataupun kandungan Sayyidatuna Maryam di dalam rahim ibunya? Dalam ayat 36 daripada surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala firman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha wa inni sammaytuha Maryam
wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasyaitanir rajim. Maksudnya, apabila Sayyidatuna Hannah melahirkan Sayyidatuna Maryam, beliau berkata, Rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, sesungguhnya aku telah melahirkan seorang bayi perempuan yang comel. Wallahu a'lamu bima wada'at. Dan Allah lebih mengetahui semestinya apa yang beliau lahirkan. Walaysa dzakaru kal untha. Dan meskipun beliau bukan seorang lelaki, tapi beliau adalah seorang wanita yang juga boleh memainkan peranan yang sama, baik ataupun kalau tidak lebih baik lagi. Lalu ketika itu Allah abadikan kegembiraan seorang ibu yang baru melahirkan seorang bayi wanita atau bayi perempuan yang comel. Beliau kata, inni sammaituha Maryam, dan aku menamakan bayi ini Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasyaitanir rajim. Dan aku memohon perlindunganmu ya Allah, atau aku meletakkan anakku ini ya Allah di bawah perlindunganmu, dan juga begitu juga aku memohon perlindunganmu untuk zuriat-zuriatnya daripada gangguan syaitan yang direjam. Indah sangat. Pertama, ibu kepada Sayyidatuna Maryam menamakan beliau sebagai Maryam. Dan dalam bahasa lama, nama Maryam ini bermakna seorang yang kuat beribadah kepada Tuhan. Ini menunjukkan kepada kita, saudara, visi kita untuk anak kita bermula daripada saat kita menamakan mereka lagi. Kerana nama akan menjadi simbol kepada harapan ibu dan bapa. Sebab itu kadang-kala kita nak pilih nama untuk anak, kalau boleh jangan yang sedap sajalah, tapi mempunyai makna, yang mana makna itu merupakan doa awal kita untuk anak kita, harapan kita untuk anak kita. Dan begitu jugalah yang telah dilakukan oleh ibu kepada Sayyidatuna Maryam. Kerana beliau tahu visi beliau untuk anaknya adalah supaya menjadi seorang ahli ibadah yang berkhidmat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu aku menamakan beliau Maryam, yang bermaksud orang yang kuat beribadah kepada Tuhannya. Tapi tidak berhenti di situ. Pada awal-awal saat beliau melahirkan anaknya lagi, ya kan, ibu kepada Sayyidatuna Maryam telah berdoa kepada Allah, ya Allah, aku bermohon kepadamu ya Allah, lindungilah beliau, yakni Maryam, dan juga zuriatnya yang datang kemudian, iaitu Nabi Isa AS, minasyaitanir rajim. Subhanallah. Doa, berkat doa seorang ibu yang salih, seorang salihah, seorang ibu yang jujur, yang ikhlas beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala, dan juga gembira melahirkan anaknya. Berkat doa itu mendatangkan kebaikan bukan hanya kepada anaknya, tapi juga zuriat ataupun generasi selepas itu. Wa dhurriyyataha. Begitu juga naknya kita, saudara. Jangan lokik doa untuk anak. Kadang-kadang, saudara, kita sebagai ibu dan bapa, ya kan, kita sibuk membesarkan anak-anak kita. Kadang-kala dalam keadaan kita sibuk membesarkan anak-anak kita, terlepas pandang daripada kita bermohon daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara anak-anak kita daripada godaan syaitan, yakni musuh yang tidak nampak. Terlalu sering, saudara, saya selalu sebutkan, hari ini kita berusaha nak jaga anak kita daripada bahaya yang ada di internet, daripada bahaya pembulian cyber, daripada bahaya mungkin pembulian di sekolah dan sebagainya. Ini adalah merupakan ancaman fizikal yang nampak dan perlu untuk kita pelihara mereka, dan kita pastikan mereka ini terjaga daripadanya dan tahu bagaimana untuk mereka mengurus diri mereka bila berdepan dengan perkara-perkara atau isu-isu seperti ini. Tapi, saudara, ada isu ataupun cabaran yang tidak nampak, musuh yang lebih halus, musuh yang boleh mengalir di dalam badan kita seolah-olah melalui aliran darah. Apa dia? Musuh syaitan. Dan anak-anak kita tidak dapat bersama mereka sepanjang masa. Tapi siapa yang boleh bersama dengan mereka? Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu jangan pernah lupa mohon daripada Allah supaya Allah melindungi anak-anak kita. Allah memelihara anak-anak kita dan zuriat mereka dan generasi yang akan datang daripada sebarang godaan dan hasutan syaitan, supaya walaupun kita tidak ada
bersama dengan mereka, tidak kira di sekolah, di tempat pengajian tinggi, kalau mereka keluar negara, kalau mereka bertugas, bila tidak ada ibu bapa atau orang lain yang boleh menghalang mereka daripada keburukan, Allah Subhanahu wa taala akan memelihara mereka daripada keburukan tersebut. Sebab saudara, doa ibu dan bapa yang ikhlas untuk kebaikan anaknya itu termasuk salah satu doa yang tidak ditolak Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, diriwayatkan Nabi SAW bersabda, 3 doa yang mustajab, yang tidak diragukan lagi, yakni tidak diragukan ia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, doa orang tua untuk anaknya. Kedua, doa orang yang sedang musafir. Dan ketiga, doa orang yang dizalimi. Bahkan, kalau kita dengar lagu almarhum Sudirman pun, dia dah sebutkan dalam lagu dia, kalau nak tahu, judulnya Ayah dan Ibu. Cuba dengar betul-betul. Almarhum Sudirman menyebutkan bahawa ayah dan ibu itu adalah wali-wali keramat. Memang benar, selari dengan pesan Nabi SAW. Maka jangan pernah terlupa untuk kita doakan kesejahteraan anak-anak, kesihatan anak-anak, kejayaan anak-anak daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya saudara, apa lagi yang boleh kita ambil daripada perjalanan keluarga Imran membesarkan Sayyidatuna Maryam? Perkara ketiga saudara adalah kepentingan untuk mencari suasana yang baik serta menyediakan pendidikan yang terbaik untuk anak kita. Sebab kalau kita lihat dalam surah Ali Imran ayat 37, Allah Subhanahu wa taala telah menyifatkan bagaimana Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam merupakan di antara guru kepada Sayyidatuna Maryam. Seorang Nabi merupakan guru kepada Sayyidatuna Maryam. Dan itu adalah suatu rahsia kejayaan kepada anak-anak yang berjaya. Melalui pengalaman ringkas saya, melihat teman-teman, melihat anggota masyarakat yang berjaya dalam kehidupan mereka, dalam kerjaya, dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan beragama, adalah kerana ibu dan bukan kerana ibu dan bapa mereka kaya, tidak. Itu mungkin membantu, tapi tidak kerana, asalnya bukan kerana mereka kaya. Tapi kerana ibu dan bapa mereka berusaha mencari guru yang terbaik untuk anak mereka. Berusaha mewujudkan suasana yang terbaik di dalam rumah mereka. Kenapa saudara? Akibat suasana rumah yang tidak tenang, secara terus terang boleh memberikan kesan yang tidak baik kepada pembesaran seorang anak. Saya berikan satu kisah. Pernah suatu ketika saudara, seorang remaja berumur lebih kurang 14 tahun dibawa oleh bapanya bertemu dengan saya untuk minta supaya saya berikan nasihat kepada anaknya yang umur 14 tahun. Ketika itu beliau telah berkata kepada bapanya, beliau ingin murtad, meninggalkan agama Islam ini. Umur 14 tahun saudara. Mungkin sebahagian daripada kita bila dengar, wah, macam mana budak-budak 14 tahun ni boleh nak tinggalkan agama Islam? Nah, tapi lihat ya saudara, bila kita ada anak-anak remaja seperti ini yang mungkin bercakap atau melahirkan pandangan mereka ingin meninggalkan Islam, jangan cepat melenting. Jangan terus marah. Jangan kita pula siap lepas ni cari apa ni buku-buku sebagai contoh dan video-video yang mungkin menjatuhkan agama lain dan sebagainya hanya kerana kita nak cuba bantu mereka faham. Tidak, bukan itu caranya. Pertama, tanya mereka, kenapa mereka ini ingin meninggalkan agama Islam? Saya ketika itu duduk dengan beliau, remaja yang umur 14 tahun. Saya berikan sedikit masa, saya minta bapaknya supaya duduk di luar, biar saya saja bincang dengan beliau, supaya beliau boleh berbincang secara terbuka. Beliau ketika itu berkongsi dengan saya, Ustaz, bila saya pergi ke masjid, masa tu lah ya, masjid ini dia tak ajar saya banyak kandungan yang saya rasa bermanfaat sangat pun. Dan kalau tidak pun, dia sibuk suruh kita kumpul derma saja. Jadi saya pergi masjid ni nak cari duit ke atau nak cari maklumat dan ilmu? Kemudian, bila saya duduk di rumah Ustaz, bapa saya pula asyik suka main drum.
Ibu saya pula suka karaoke. Kalau mereka tak buat tu, mereka sibuk gaduh. Saya tak dapat ketenangan, Ustaz. Tension duduk rumah. Jadi apa saya buat? Saya keluar. Saya keluar daripada rumah. Saya nak belajar, saya nak baca buku, saya nak duduk tenang-tenang. Tapi rumah bukan tempat yang saya boleh lakukan semua tu. Jadi adalah sekumpulan orang, remaja kawan-kawan yang bawa saya ke satu tempat, berikan saya ketenangan di tempat itu. Mereka tidak paksa saya untuk ikut agama mereka dan sebagainya. Tapi bila saya tengok mereka tenang di situ, mereka dapat belajar, dapat bergaul, dapat berbincang, dapat berbual, saya rasa mula tertarik. Dan saya kemudian baca lebih banyak tentang kepercayaan mereka, sehingga saya rasakan memang Islam tak mendatangkan apa-apa kebaikan dan manfaat kepada saya. Sebab apa yang saya saksikan di rumah ataupun di tempat lain, orang Islam tidak mendatangkan ketenangan. Nah, jadi masalahnya di situ, saudara. Bukan hanya kerana beliau tidak cukup baca agama, tidak. Beliau dihantar untuk belajar agama. Tapi ketika itu saya kata kepada beliau, will you give Islam a chance? Bolehkah anda memberi Islam peluang? Untuk saya kongsikan dengan anda, ya kan, beberapa buku dalam bahasa Inggeris kerana beliau lebih selesa dengan bahasa Inggeris. Saya salurkan beliau kepada sebuah masjid yang ada cabang remaja belia, dan beliau cuba. Beliau kata, okay, I will give Islam a chance. Saya kata, give Islam a chance first. Cuba dulu. Alhamdulillah, saya dapati selepas itu beliau dapat kembali dan ingin menjadi seorang Muslim seperti sedia kala. Jangan kita rasakan, saudara, bahawa anak-anak kita hari ini baru ini budak-budak saja, Ustaz. Tidak. Meskipun mereka ini nampaknya seperti budak-budak saja atau belia atau remaja, tapi mereka adalah remaja yang mempunyai pendidikan dan mereka perlu sokongan untuk mereka dapat terus membesar. Dan jika mereka tidak mendapatkan sebarang meaning ataupun kebaikan di sebalik satu pendidikan, mungkin saja mereka akan putus asa. Sebab itu, saudara, kalau kita lihat, jika kita telah melaksanakan semua ini, maka insya-Allah akhirnya penerimaan Tuhan akan permohonan kita akan berlaku. Ini berlaku kepada Sayyidatuna Maryam. Ibunya menazarkan dia untuk menjadi seorang yang baik, bercita-cita untuk menjadi seorang yang baik. Ibunya menamakan beliau dengan nama yang baik. Ibunya kemudian memastikan beliau mendapat guru dan suasana pembesaran yang baik. Dan kerana usaha ini, ia menunjukkan kejujuran dan keikhlasan ibunya dalam permohonannya kepada Allah, hingga akhirnya difirmankan Allah Subhanahu wa taala, fataqabbalaha biqabulin hasanin. Maka Allah menerima permohonan ibunya dengan permohonan yang baik. Nah, saudara, Sayyidatuna Maryam merupakan di antara insan yang mustajab doanya. Ya kan? Dan ini kita tahu. Sebab itu, sebelum saya akhiri, saya ingin berkongsi dua doa yang boleh kita amalkan dan ada dalam Al-Quranul Karim. Doa yang pertama dalam surah Furqan ayat 74, yang mana Allah Subhanahu wa taala firman, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dalam surah Furqan ayat 74. Doa ini bermaksud, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan dan keturunan sebagai penenang hati kami, dan jadikanlah kami ini sebagai imam untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain, dalam surah Ali Imran ayat 38, dan ini merupakan doa Nabi Zakaria AS, di mana beliau telah berdoa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Saya ulang, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Yang bermaksud, wahai Tuhanku, berilah aku atau kurniakanlah kepadaku seorang anak yang baik, kerana sesungguhnya ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha pendengar doa. Mudah-mudahan dengan kita amalkan surah Al-Furqan ayat 74 dan surah Al-Imran ayat 38 dengan usaha kita membesarkan anak kita, mewujudkan dalam rumah kita suasana yang kondusif untuk mereka menjadi orang yang baik, untuk mereka menjadi orang yang berhasil, ya kan? Kita akan mendapat anak-anak yang soleh dan solehah.
Sebelum saya berpisah, satu lagi tip yang saya mohon kepada muslimin dan muslimat. Pastikan ibu-ibu dan bapa-bapa, kita menjadi guru terawal anak kita kepada kebaikan. Biarlah Fatihah yang anak kita lafazkan dan bacakan setiap hari itu, kita menjadi guru yang pertama. Saya mohon. Dan kedua, selalu ingat ibu-ibu dan bapa-bapa, setiap kebaikan yang anak kita amalkan, hasil didikan kita, kita akan meraih pahala yang berterusan. Jadi ajarkan anak kita sebanyak mungkin nilai-nilai kebaikan, amalan-amalan yang boleh diamalkan, sehinggalah apabila mereka mengamalkan semua ini, setiap kali mereka melakukannya, kita sebagai ibu dan bapa yang menjadi pendidik awal mereka, mendapat kemudian ganjaran yang berterusan meskipun setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, sehingga kita bertemu di episod yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.